Baru nak record. Okay. Sekejap Ustazah try dulu. Boleh nampak tak Ustazah buka YouTube sekarang? Tak. Tak boleh nampak? Okay, dah nampak. Oh, Okey, dah dah. nampak? Okey, sekejap sekali. Ustazah ni pula. Ustazah terkeluar semula. Sekejap Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Harap-harapnya boleh dengar suara lah sebab kebelakangan ni Ustazah tunjuk dia tak boleh dengar pula suaranya Ustazah pun tak pasti sebab apa. Kita try dulu. Kalau tak boleh, tak apalah, tak ada rezeki lah tu ya. Sekejap. Okay. So inilah video yang Ustazah nak tunjuk sebelum kita masuk apa yang kita nak belajar hari ni. Nanti kalau tak dengar bagi tahu Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar tak? Sikit lah. Dengar sikit. Dengar Tapi sikit. video tu dia macam sekat-sekat. Videonya sekat-sekat. Video sekat-sekat Dekat Ustazah okey. Di sini ada. Sekejap Tadi dia kata dekat skrin Ustazah dia kata Ustazah punya internet low. Ya. Sekejap Itulah dia kalau dah petang-petang macam ni. Begitulah. Hujan. Belum hujan lagi dah tapi dah mendung. Tiba-tiba di iklan pula. Dengar bunyi azan tu Salam. Dahsyatnya.
Okey, jadi itulah dia serba sedikit gambaran tentang hari kiamat yang kalau awak tak jelas ataupun tak dengar suara dia sangat yang apa yang Ustazah share ni, awak boleh cari sendiri dekat YouTube. Gambaran dia sangat hampir dan juga dikira macam dia cuba untuk memfilmkan atau menggambarkan sebiji macam apa yang Al-Quran cuba sampaikan dekat kita, okey? Jadi kalau awak nak lebih real supaya tak ada gangguan masalah, tak dengar sangat ke ustazah ataupun suaranya perlahan sangat ke, videonya sekat-sekat ke, boleh cari sendiri dekat YouTube gambaran hari kiamat terbaru ni. The End of the World memang sangat nampak macam sangat real. Ustazah pun dah start berdebar dah ni. Kan kita ustazah kalau pantang sikit kalau cerita pasal hari kiamat ni kita pun ikut berdebar sekali. Jadi inilah insya-Allah apa yang ustazah nak nak masukkan ataupun kita nak ulang kaji tentang adalah hari kiamat. Okey, tadi tu gambaran ustazah bagi video, mainkan video sedikit hari kiamat terbaru. So ustazah tak pastilah awak boleh nampak ke tak sebenarnya ustazah punya video. Jelas ke tak jelas tak pastilah. Jadi yang inilah ustazah nak tunjuk sebenarnya. Kita masuk dekat pelajaran tahun 4, darjah 4 punya tauhid. Darjah 4 punya tauhid sangat sikit, iaitu dia ada 3 pelajaran sahaja dan ustazah nak ulang kaji hari ini adalah yang ini. Pelajaran ketiga iaitu beriman kepada hari kiamat. Boleh nampak kan apa yang ustazah share kan? Tak ada masalah Boleh kan? Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey, jadi yang ini pelajaran pertama, kedua dan ketiga, hari inilah yang benda yang ustazah nak kupas sikit-sikit ni lah. Tak adalah kupas sangat pun tapi sikit-sikit lah kita nak throwback balik apa yang kita dah pernah belajar tahun lepas. Ataupun sebelum cuti hari tu pun beberapa kelas UPKK pun ustazah dah pernah je sentuh. Sebab UPKK awak ni kan, dia sebenarnya kejap lagi ustazah tunjuk contoh soalan trial UPKK 2019. Sebab itulah yang paling latest kan 2019, tak ada 2020. Sebab tahun lepas memang tak ada orang yang ambil. Kalau tiba-tiba ustazah saya ada kertas 2020, tu pelik lah tu. Tipulah tu namanya. Sebab tak ada orang ambil tahun lepas punya. Yang paling latest adalah 2019. Okey, kejap lagi ustazah tunjukkan. Untuk ustazah nak maklumkan, untuk UPKK kan seperti awak sedia maklum, darjah 3, darjah 4, darjah 5 dia punya subjek. Dan kesemua tahun itu adalah sangat penting. Tengok darjah 4 punya pun akan, kalau awak tak percaya kejap lagi ustazah tunjuk. Darjah 4 punya pun sangat penting, yang ini selalu masuk, pelajaran pertama ni selalu masuk. Pelajaran kedua ni pun selalu masuk, sifat wajib, mustahil, harus, rasul selalu masuk, dan pelajaran ketiga ni pun sama tentang hari kiamat. Dia tak ada, kalau berbeza dengan PSRA, kalau PSRA dia darjah 5 dengan darjah 6 sahaja yang masuk kan, tapi kebanyakannya majoriti 85% adalah soalan darjah 6. Okey, tetapi UPKK ni start daripada pelajaran darjah 3, darjah 4, darjah 5, dia masuk kita kata boleh lebih kurang kita boleh kata sama rata, adil. So kalau awak tekan beratkan darjah 5 sahaja tak boleh juga. Sebab darjah 4 pun dia akan masuk banyak. Bukan tauhid sahaja, subjek-subjek lain sekalipun. Okey, fiqh pun ya macam tu, sirah, akhlak semua macam tu. Okey, darjah 3 pun masuk. Okey, so kalau tak percaya ustazah nak share satu ni. Kita tengok dulu soalan daripada trial UPKK Selangor tahun 2019. Okey, kita tengok daripada yang ni gabungan soalan UPKK tauhid fiqh lah sekali. Akidah dan ibadah nanti adalah satu kertas lah, sebab walaupun yang mengajarnya ustazah lain-lain kan dekat sekolah, tapi kalau periksa dikira sebagai satu. Tengok akidah. Macam mana cara pecahan dia adalah dia ada 2 bahagian je, iaitu bahagian A. Ni tersilap ni bahagian A dan bahagian A. Bahagian A dengan bahagian B. Bahagian A ada 50 markah, bahagian B pun 50 markah macam biasalah, so akan jadi 100. Bahagian A termasuk 50 ni bukan tauhid sahaja kiranya tauhid 25, fiqh pun 25. Kat sini bahagian B pun fiqh 25, tauhid pun 25. Okey, kita tengok soalan yang keluar Dia punya trial. Kita tengok soalan yang pertama, dia tanya tentang sifat wajib bagi Rasul. Pelajaran tahun berapa tu? Sifat wajib bagi Rasul. Pelajaran tahun 4. Ya, betul. Tahun 4. Betul.
Hukum beriman kepada kitab pelajaran tahun? 3. Betul. Tahun 3. Yang soalan pertama dah keluar darjah 4. Tahun 2 keluar soalan darjah 3. Sifat lawan bagi sifat binasa. Tajuk darjah? 4. Darjah 4 ke? 2, Darjah 2. 3. Darjah 3. Ya, darjah 3. Okey, jadi okey, tengok yang keempat ni. Yaumuz Zalzalah. Pelajaran darjah tentang hari kiamat. Pelajaran tentang darjah darjah 4. Betul. Itu yang Ustazah nak tunjuk sebenarnya. Okey, kita tengok daripada soalan 1 sampai 4 sahaja, soalan darjah 5 tak pernah ada, tak keluar lagi. Faham tak? Ni darjah 3, darjah 4, darjah 3. Darjah 5 tak keluar lagi. Ada darjah 5, jangan risau. Tapi nak katakan tak boleh belajar darjah 5 sahaja. Kira kalau macam awak ni okey lagi lah. Kalau darjah 6 tahun ni, lagilah dia kena ambil UPKK dan PSRA. Kiranya dia kena belajar semua. Daripada darjah 3, 4, 5, 6. Terus. Kalau awak rasa darjah 3, 4, 5 tu dah banyak, diorang add on lagi darjah 6. Kan lagi banyak double-double. Okey, jadi jangan risau. Senang-senang saja. Tengok. Hari kiamat pun sama penting. Inna bikulli syai'in alim. Ni pun pelajaran darjah 4. Mukhalafatuhu lil hawadisi. Pelajaran darjah 3. Ketetapan, soalan yang nombor 9 ni, ketetapan dan ketentuan ke atas makhluk. Ni barulah darjah 5. Tentang qada dan qadar. Ni saya zoom sikit. Nampak? Soalan yang ke-9 ni. Ni baru tentang darjah 5. Makan dan minum sifat apa bagi Rasul, darjah 4 lagi. Beriman kepada kitab adalah salah satu daripada darjah 3. Sifat wajib Rasul. Darjah 4. Tengok darjah berapa yang paling banyak? Darjah 4 banyak, darjah 3 pun banyak. Okey, itu jenis bahagian soalan objektif lah. Kita tengok kalau fiqh pula. Tengok fiqh. Tayamum darjah berapa tayamum ni? 3. Ya, betul. Tayamum adalah pelajaran darjah 3. Hadas besar. Cikgu ni fiqh. Ni fiqh. Ustazah nak tunjuk bahawa cara UPKK memang macam tu. Dia masuk semua sama rata. Kalau dengan abang-abang kakak awak darjah 6, Ustazah boleh cakap memang kena tekankan darjah 6. Sebab kebanyakannya 85% memang dia akan tanya darjah 6 sahaja. Sebab darjah 6 pun dia dah banyak. Fiqh dia pun tebal, tauhid dia pun tebal. Okey, tapi kalau UPKK semua sama rata. Okey, awak kena ambil tahu semualah. Okey, cuba tengok kat sini. Yang sangat famous adalah sifat Allah. Sifat wajib Allah, sifat harus Allah, mustahil Allah mesti kena ada dalam kepala. Anggaplah macam sifir 2. 3 kali 2, 6. Macam tu. Okey, Ustazah nak kalau boleh macam tu. Hudusun lawan dia apa? Alamak Ustazah. Macam tu kan. Masih macam tu lagi kan. Okay, dia tak boleh nak buat macam sifir 2. Ustazah nak awak pastikan dalam kepala tu macam sifir 2. Mukhalafatul lil hawadis apa? Lawan wahdaniyah apa? Lawan hayatun apa? Lawan alimun apa? Terus cair je daripada mulut sebab dia memang keluar, nampak ni. Tengok soalan ni. Sangat-sangat memang keluar. Ni Ustazah dah zoom gila-gila ni. Okey, memang dia dah keluar. Wahdaniyah lawannya ta'addud, betul ke tidak? Okey, satu sifat wajib Allah. Satu lagi yang paling famous juga adalah ini. Tolong ingat nama-nama kitab dan kepada siapa nabinya yang diturunkan. Okey, contoh Ashifah, Ustazah tanya. Nabi Musa dapat kitab apa? Cepat Ashifah. Agak-agaknya lah. Ingat ke tak ingat? Nabi Musa. Taurat. Kitab Taurat, yakin Tak tahu. Okey. Betul lah jawapannya. Kitab Taurat. Okey. Kalisha, Ustazah nak tanya. Nabi Daud, kitab apa? Kitab. Apa nama kitab Nabi Daud? Kitab. Cepat. Ada kawan nak tolong? Aisyah Umairah boleh? Nabi Daud kitab Zabur. apa?
Iya, pandai. Tepat sekali. Betul. Kitab Zabur. Okey. Nama kitab dan kepada Nabi siapa diturunkan pun soalan yang sangat famous. Sangat famous. Kalau keluar soalan tu dikira macam bonus lah. So kalau awak tersalah dekat situ memang sangat rugi. Yang lain-lain sebenarnya UPKK ni senang je. Sebab apa saya cakap? Sebab sebenarnya dia dah bagi jawapan dah. Faham tak? Nampak ni? Kotak jawapan dah sedia ada dah. Tak payah beria-ria pun kita nak macam PSRA. Kalau PSRA, ya betul. Memang kena hafal betul. Sebab dia memang bagi ruangan kosong tu sangat banyak. So memang kita bergantung harap kepada kita punya hafalan lah. Okay. Kalau UPKK ni sebenarnya senang sangat. Tengok lain. Nampak? Tengok dia dah bagi lagi kotak jawapan. Kita tinggal pilih je. Kesan beriman dengan sifat wahdaniyah, akibat tidak beriman, halah. Mudah sangatnya. Kalau macam ni bonus 4 markah. Kalau salah juga ini tak tahulah Ustazah nak cerita apa. Kesan beriman sifat wahdaniyah, iman bertambah of course lah. Ingkar perintah Allah memang tak, bubuh dekat akibat. Suka buat kebaikan, bubuh dekat situ. Okey? Nampak ni keluar lagi. Dia nampak tak ini? Tuliskan nama Rasul yang menerima kitab di bawah. Tengok keluar lagi. Famous sangat benda ni. Memang jadi rebutan lah, hit. Selalu keluar. Al-Quran kepada Nabi siapa Aisyah Mani? Al-Quran kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad. Iya, nasib baik betul. Nasib baik betul. Ni paling senang ni. Kan? Injil kepada siapa? Irdina? Nabi Isa. Iya betul, tepat sekali. Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa. 4 Nabi ini sahaja yang menerima kitab. Ada Nabi-Nabi yang lain terima risalah daripada Allah yang kita panggil suhuf. Okay, suhuf. Suhuf tu dia macam helaian-helaian, dia tak sekomplit kitab. Tapi yang betul-betul komplit kitab macam Al-Quran tu adalah 4 Nabi ni sahaja. Okey? Iya saya. Tinggal lagi tandas. Oh silakan. Silakan. Tengok hari kiamat pun masih keluar juga. Dajjal 5 tak nampak lagi ni kelibat-kelibat soalan Dajjal 5 pasal qada dengan qadar, pasal tempat dengan waktu mustajab doa. Tapi jangan ditinggalkan. Ustazah kata Dajjal 4 banyak keluar, Dajjal 3 banyak keluar. Dajjal 5 tengok-tengok sipi-sipi je lah. Jangan macam tu pula. Kan? Sebab kita tak tahu di 2021 tiba-tiba angin orang yang buat soalan tu nak Dajjal 5 banyak, dah kesudah. Ustazah Fatina ni salah. Ustazah kata dah jam 4 je. Tak masal Ustazah pula yang kena. Okey, macam tu maksudnya sama rata sama rata. Okey, Ustazah nak tunjuk pula soalan daripada ni. Terengganu punya trial 2019 juga. Kita tengok soalan apa yang ada yang famous. Tetap sama juga 50 dan 50, jangan risau. Tengok, first kali keluar tentang adalah sifat Allah. Kalau kul huwallahu ahad, agak-agaknya apa dia? Sifat berkaitan apa ni? Aida. Dia dah ada clue dah dekat situ. Kul huwallahu ahad. Aida ada? Ataupun Suhaila lah. Aida macam tak ada je. Agak-agaknya apa jawapannya? Ustazah. Ya saya. Aida yang tak nak pergi tandas. Oh Aida yang pergi toilet tu ya? Oh ya, okey. Suhaila, Wallahu ahad. Agak-agaknya sifat Allah apa yang ni? Kudrah ke, ilmun ke, iradah ke, wahdaniyah? Kita dah boleh nampak jawapan sebenarnya kat situ. Kalau awak pandailah nak baca trik soalan. Siapa lagi yang ada kat sini Okey, Suhaila tak nak ya. Okey, Durrata Aisyah. Apa agak-agaknya jawapannya? Untuk soalan yang ni, nampak tak soalan dia? Okey, Ustazah zoom sikit. Ni, soalan ni. Kul huwallahu ahad. Tak ada juga? Okey. Tak ada Durrani Zara. Apa jawapannya? Ada? Tak ada. Durrani Zara apa jawapannya? Ada? Wahdaniyah. Semangat sekali. Bagus. Betul Durrani.
wahdaniyah. Sebab keyword dia yang mana? Dia punya kata kunci adalah ahad. Okey. Ya pandai. Ahad, wahid, wahidun, satu. Ni dah dia wahdaniyah. Tengok. Memang sifat Allah memang keluar, nampak ni. Kalau awak tak master sifat Allah ni, aduh, rugilah berapa markah kita tengok Dia tulis kat situ berapa markah ni? 5 markah macam ni, rugilah. Banyak tu 5 markah. Alah Ustazah, setakat 5 markah banyak. Jangan alah-alah. Banyak tu ya, wahdaniyah apa, ni sifat lawan dia, iradah tu apa. Kalau boleh tolong hafal ulang-ulang. Kalau awak rajin, tolong buat dekat rumah tu, awak buatlah macam carta kan. Sifat wajib dengan sifat lawan dia, sifat mustahil. So tampal besar-besar, guna manila card, tampal kat dinding, dekat dinding bilik masing-masing tu, biar setiap hari keluar masuk bilik nampak. At least sekurang-kurangnya satu hari hafal satu sifat wajib, satu sifat lawan, okey lah kan. Hari-hari tengok, insya-Allah macam air, macam ikra pula, macam sifir 2 dah. Ni pun senang juga. Isi tempat kosong, dia dah bagi dah jawapan. Kita pilih je dengan betul. Okey, dia tak ada susah-susah sangat pun. Awak mindset dalam kepala je. Memang senang. UPKK sangat senang. Tengok tayamum TV3 pula dah. Tahun 3, tayamum tahun 3. Tayamum pun sangat famous untuk fiqh. Ustazah perhatikan memang kat mana-mana buku yang Ustazah check, guru besar bagi, memang keluar tayamum selalu. Untuk fiqh lah. Tapi Ustazah tak naklah sentuh fiqh sangat kan, sebab Ustazah ajar tauhid. Okey, sifat wajib Allah, mustahil Allah sangat penting. Darjah 3 punya dan darjah 4 punya. Nama-nama kitab dan kepada siapa diturunkan pun sangat penting. Hari kiamat. Tapi sekadar 2019 ni Ustazah macam tak jumpa sangat darjah 5 punya ya. Dia macam bagi tak berapa banyak sangat darjah 5. Sikit je. Jadi itulah contohnya. Okey, boleh faham Jadi Ustazah saja nak tengok sikit, bagi gambaran sikit, sebab dia tak sesusah yang awak sangka. Ustazah banyaklah, pecahlah kepala saya nak hafal semua ni. Tak adalah, sikit je. Kan, kita yang otak selalu banyak memang. Alah Ustazah nak main game tapi dah lagi 2 minit je lah dah nak habis. Acano ni 4.58, habis pukul 5 kan. Ni Ustazah nak main game sikit sebenarnya. Try je lah kita sampai pukul 5, sempat ke tak sempat. Boleh nampak tak? Boleh. Okey. Apa jawapannya? Yang pertama, kiamat pada bahasa. Kalisha, Ustazah sebut nama seorang-seorang Alamak. Agak-agak je lah. Kiamat pada bahasa ialah Hari kebangkitan. hari kebangkitan. Kita try. Tepat. Seterusnya, hukum beriman kepada hari kiamat. Halah. Irdina, silakan. Wajib. Senang sangat ni. Kena wajib betul yang ni ya. Soalan seterusnya, Ustazah Aisyah Umairah jawab, di manakah manusia akan dihimpunkan selepas hari kiamat? Cuba buka mikrofon. Dah buka mikrofon. Padang Mahsyar. Yang ni dia tersalah eja dia tertinggal huruf H. Seterusnya, Suhaila. Kalau adalah Suhaila. Selepas dihisab, amalan baik dan buruk, manusia akan ditempatkan sama ada di mana atau di mana. Suhaila ada? Surga atau neraka. Okey, tepat sekali. Bagus. Soalan seterusnya, Ashifa. Dalil kiamat terdapat dalam surah yang mana satu? Allah. Dalam buku teks darjah 4 ada sebenarnya. Surah yang mana satu? Agak-agaknya lah. A, B, C. Anas. Alah, Ustazah dah tekan dah. Lah. Ya, Yasin. Betul. Jawapannya adalah Yasin yang sebenarnya ya. Okey, soalan yang seterusnya Aisyah Mani, terdapat berapa golongan pada hari kiamat? Ada berapa golongan masa hari kiamat nanti? Silakan.
Tak dengar. Awak tutup mic tu. 1. 1. 2 kan Saza, musyrikin dengan Cepat. Okey, kita tengoklah 2. Aisyah jawab 1. Aisyah jawab yang mana Syah? 1 ke 2 Syah? 2 lah. 2 lah. Okey, yang ada tengok ikut kawan. Iya betul 2. 1 orang yang beriman, yang kedua adalah orang kafir dan munafik. Okey, soalan seterusnya Aida, siapakah golongan orang pertama? A, B, C, golongan yang pertama. Orang beriman. Okey, mari kita tengok. Tepat sekali. Soalan seterusnya Duratu Aisyah. Duratu Aisyah ada tak? Bagaimanakah keadaan golongan orang pertama masa hari kiamat ni? Orang beriman ni macam mana keadaan dia masa hari kiamat nanti? Ada tak Duratu Aisyah? Apa? Huruf B. Okey. Tepat sekali. Seterusnya Durani Zara. Soalan seterusnya, siapakah golongan yang kedua pada hari kiamat? Golongan kedua. Betul. Orang kafir dan munafik. Soalan seterusnya, siapa lagi belum jawab? Akil mana Akil? Tadi Akil masuk kan? Dah hilang dah Akil. Bagaimanakah keadaan golongan yang kedua pada hari kiamat? Ashifa. Resah, gelisah dan takut. Okey, tepat sekali. Soalan seterusnya, lagi sekali kita ulang orang Aisyah Amani, pilih nama hari kiamat di bawah. A, B atau C? A. A. Wah, mantap. Seterusnya, Suhaila. Soalan seterusnya, apakah dalil bagi keadaan golongan pada ni tersalah ni, apat pula dah. Pada hari kiamat. Surah Al-Ikhlas ke, surah Yasin ke, surah Hud? Suhaila. Nak jawab buka mikrofon, jangan lupa. Kalau tidak, saya tak dengar jawapan awak. Tak ada? Suhaila tak ada? Cepatlah. A, B, C. Surah apa? C. Okey, tepat. Soalan seterusnya, sila jawab. Lagi sekali, Duratu Aisyah. Apakah erti Yaumuddin? A, B atau C? Hari perhitungan. A, B atau C? Saya tak nampak lah sebab dia duduk tepi ni. Dia tertutup dengan muka awak semua. A. Okey. Yaumuddin adalah hari pembalasan. Okey, seterusnya Kalisha Safia. Mengapa Allah jadikan hari kiamat? A, B atau C? B. B. Kenapa Allah bersifat adil dengan hari kiamat? Nanti saya tanya. Waktu lain lah. Seterusnya, Ibdina. Antara berikut, yang manakah bukan tanda kecil hari kiamat? Bukan. Dia bagi tanda kecil tapi yang bukan. Dia nak yang bukan. Jadinya ialah jawapannya Pembunuhan. B. B. Ding, ding, ding. Bukan adalah ini. Sebab ini adalah tanda besar. Okey, matahari terbit dari barat adalah tanda besar. Saza. Ya. Muncul ad-Dajjal. Apa dia? Aisyah Hafiq kata dia nak try. Oh ya. Okey, Aisyah Hafiq. Muncul ad-Dajjal. Sorry. Tak ada pula kat sini keluar nama Aisyah Hafiq. Oh ada Muncul ad-Dajjal dan turunnya Nabi Isa. Tanda besar ke tanda kecil Aisyah? Tanda besar kiamat. Oh muncul Nabi. Oh pandai Aisyah, betul. Okey Aida, kesan tidak beriman kepada hari kiamat. Kesan tidak beriman. Berdosa. Merosakkan akidah sebab dia duduk dalam rukun iman. Okey, Aisyah Umairah baru jawab sekali kan? Okey, kesan beriman kepada hari kiamat. Sorry lah dah terlebih masa pula. Kesan beriman kepada hari kiamat. A, B atau C? Okey.
Tepat sekali. Seterusnya. Ada berapa banyak lagi? 3 soalan. Tempat balasan bagi dosa, Aida. Senang Ni soalan baby-baby je. Neraka. Neraka. Okey, sikit lagi. Second last question. Beriman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang keberapa? Siapa yang belum jawab lagi? Yang baru sekali je? Aisyah Hafiz. Aisyah Hafiz sekali. Okey, Aisyah. Apa ni Aisyah? Beriman kepada hari kiamat, rukun iman yang keberapa Aisyah? Ketiga, betul? Beriman kepada hari kiamat, rukun iman yang kelima. Ketiga. Baru dah sebut kelima. Okey, yang terakhir maksud yaumul akhirah, Ashifa. Yaumul akhirah. Hari akhir. Hari akhir, yakin? Tepat. Betul. Buat Tepat sekali. right. Ya, betul. So kita betul 16 je per 21. Okey. Jadi insyaAllah sampai sini sahaja kelas kita. Minta maaf sangat lebih masa. Okey.